إلى حضرة نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركها على نهاية البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang saya hormati, bagi saya kasihi sahabat saya Habibul Fadil Ustaz Adi di dekat kuasa masjid. Seterusnya yang saya hormati, bagi saya kasihi ayah-ayah saya serta ibu-ibu saya yang hadir pada malam yang berkah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan segala nikmat-Nya serta inayah pertolongan Allah dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab kita, iaitulah salat fardu yang ditunaikan secara berjemaah. Alhamdulillah, kita telah selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah ta'ala dengan masa peluang dan ruang yang Allah berikan kepada kita pada malam ini dapat sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isya sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar sedikit urus-urus ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita berlangsung, insyaallah. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali kajian kitab kita Sirah yang dikarang oleh Syahid Dr. Sa'id Muhammad Mufti rahimahullah. Dan kita masuk pada tajuk yang baru, iaitu hijrah pertama dalam Islam. Sebelum daripada itu, kita kena tahu apa sebab dan punca berlakunya hijrah. Pada surat 157 kita kena tahu kenapa punca dan sebab apa berlakunya hijrah. Dan kita pun tahu dalam sejarah Islam tidak ada hijrah yang paling besar yang berlaku terhadap umat Islam melainkan pada zaman Nabi itu saja. Oleh itu selepas daripada peristiwa hijrah itu, Nabi kata apa? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Lepas peristiwa Fathul Mekah, tidak ada lagi hijrah
secara besar-besaran yang dilakukan oleh umat Islam. Nak berhijrah bukan satu perkara yang mudah. Nak berpindah randah bukan satu benda yang senang. Nah, bayangkan duduk di tempat asal, lahir di situ, dibesarkan di situ, tempat permainan pun di situ, tiba-tiba nak pergi duduk pada tempat yang lain, mengambil masa untuk kita adapt, untuk kita mengambil keselesaan pada tempat tersebut, tempat baru. Nah, inilah dimaksudkan dengan hijrah. Asal perkataan hajar yang membawa maksud pindah, perpindahan. Kalau kita lihat dari segi lugah, dari segi bahasa, maksud hijrah ialah al-intiqal min makanin syai'in ila makanin syai'. Intiqal. Apa makna intiqal? Berpindah. Min makanin syai', daripada satu tempat ila makanin syai', kepada satu tempat yang lain. Itu makna hijrah. Pada contoh, kita memang asal orang sini, orang cakap Lada ni, dah kita pergi duduk di tempat lain. Asal kita sini, tapi kita berhijrah nak ubah langit, pergi duduk tempat lain. Sedangkan tempat lain itu bukanlah tempat asal kita. Tempat asal kita di sini, itulah makna kepada hijrah. Jadi hijrah ini berlaku secara besar-besaran. Hampir semua umat Islam berpindah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan kita pun tahu hijrah itu adalah hijrah yang kedua. Hijrah yang pertama yang berlaku ni agak cerita kan. Sebelum berlakunya hijrah secara besar-besaran itu, yang ke Madinah itu bukanlah hijrah yang pertama. Dan itu adalah hijrah yang kedua. Hijrah pertama yang kita nak cerita dalam peristiwa ini. Dan sebelum itu, seperti yang saya sebut tadi, kenapa berlakunya hijrah? Sebab apa berlakunya hijrah? Ada sebab dan tujuannya. Dan saya yakin ibu dan ayah saya di sini sedia maklum kenapa berlakunya hijrah. Banyak sebab. Tapi antara sebab yang paling utama sekali berlaku hijrah itu, yang pertama adalah kerana umat Islam termasuk Nabi mendapat tentangan hebat daripada musyrikin Mekah. Dan musyrikin Mekah, mereka buat macam-macam kepada umat Islam. Sebelum berlakunya hijrah, berlakunya permulawan selama tempoh hampir 3 tahun, berlakunya penyiksaan terhadap umat Islam ketika itu kepada para sahabat, yang di mana mereka adalah golongan yang utama sekali masuk Islam, yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, kumpulan yang utama sekali masuk Islam. Mereka ini diseksa dan pelbagai lagi yang mereka terima. Hampir tempoh yang begitu lama, bermula daripada Nabi mendapat wahyu ketika umur Nabi 40 tahun. Dan sepanjang tempoh Nabi berada di Mekah dalam proses penurunan wahyu, itu selama hampir 13 tahun, berlakunya penyiksaan dan sebagainya, permulawan selama tempoh 13 tahun itu. Jadi ini adalah sebab kenapa berlakunya hijrah. Sebab yang kedua, kenapa berlakunya hijrah, antaranya ialah kerana setelah berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebelum itu berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, sebelum peristiwa hijrah. Bila berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi balik daripada peristiwa itu dan Nabi cerita tentang apa yang dialami oleh Nabi tentang peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Dan setelah daripada itu, ada daripada kalangan orang Islam sendiri mula untuk tidak mempercayai Nabi.
Mula tu mereka percaya Allah Nabi buat wahyu yang pertama untuk apa? Bulan ke-6 mereka nampak. Isra wal Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang dirahsiakan. Hanya Nabi sahaja yang diperjalankan, yang tak diketahui siapa. Dan keesokan paginya Nabi balik dan Nabi cerita. Masa tu ada yang tak percaya, ada yang tak mau percaya. Yang tak mau percaya mereka mula berubah kepada agama yang lain, berubah kepada agama yang asal, iaitu sembah berhala. Karena mereka dah mula tak mempercayai Nabi. Ada yang tinggal berbaki, yang tinggal, yang beriman dengan Nabi, yang beriman dalam peristiwa Isra Mi'raj, itulah Allah pilih mereka ini untuk melakukan hijrah. Maksud itu sebab tu kita sebut tadi, nak berhijrah bukan satu perkara yang mudah. Setelah beberapa proses pemilihan orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, akhir sekali barulah mereka ini dipilih oleh Allah untuk pergi hijrah. Yang baki yang pergi hijrah itu adalah mereka yang mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, macam kita sebut, kalau kita ada pada zaman itu Nabi balik, Nabi cerita, agak kita percaya lah. Kita tak apa nak, mungkin kita rasa tak betul ke atau tak betul ke. Nah, itulah yang berlaku. Jadi yang mana mula tak percaya, mereka dah kembali kepada agama yang asal, yang benar-benar beriman saja. Akhir sekali Allah pilih mereka ini untuk pergi hijrah. Ini antara punca dan sebab kenapa berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu adalah hijrah yang kedua. Ini adalah hijrah yang pertama sekali dalam agama kita, dalam agama Islam. Fadhala musannif rahimahullah wa nafa'ana min ulumihi fid dharain. Kata pengarang, setelah Rasulullah melihat penyiksaan kaum Quraisy terhadapnya dan penderitaan pengikut baginda yang amat sangat, baginda tidak sanggup lagi untuk melindungi mereka, maka baginda sendiri mengemukakan pandangan supaya umat yang kecil bilangannya itu berhijrah ke Habsyah, yakni Ethiopia, kerana rajanya di kala itu tidak kejam. Kita kembali balik tajuk yang sebelum daripada itu, iaitulah permulawan dan penyiksaan selama tempoh yang cukup lama berlaku kepada umat Islam. Nak cerita kata ini antara sebab yang saya sebut tadi, sebab kenapa hijrah. Kerana Nabi tak sanggup untuk melihat sahabat-sahabatnya diseksa oleh musyrikin Makkah, diseksa dan dipulau oleh musyrikin Makkah, sehingga kan hampir setiap masa mereka datang ke rumah Nabi untuk minta izin kepada Nabi keluar, tak pergi duduk tempat lain. Tapi Nabi tak izinkan lagi, Nabi tidak mempertahankan lagi. Dan setiap masa ada orang main yang Rasulullah, kami dah tak tahan dengan musyrikin Makkah ni. Mereka dah buat macam-macam dekat kami, mereka seksa kami nak beli barang pun tak boleh dan sebagainya, mereka pulau kami. Jadi kami dah tak sanggup dah. Jadi kami minta izin kepada kamu, wahai Rasulullah, kami nak keluar, nak duduk tempat lain. Mudah-mudahan dengan kami keluar, kami boleh duduk tempat lain, kami boleh dapat bantuan di tempat tersebut. Tapi kata belum ada masanya lagi. Belum ada masanya lagi. Sehinggalah berlaku perkara tersebut, lama berlaku. Dan Nabi sendiri pun tak sanggup lagi untuk melihat sahabat-sahabat yang diseksa oleh musyrikin Makkah. Antaranya Ammar bin Yasir, ibunya mati dibunuh di hadapan kedua belah matanya, dan ibunya Sumayyah mati dibunuh karena ibunya mempertahankan tauhid
mempertahankan kalimat tauhid akidahnya. Begitulah dengan ayahnya Yasir, juga mati di hadapan kedua belah matanya melihat penyiksaan itu. Dan apabila tiba pada giliran Ammar untuk dipaksa Ammar, Abu Jahal paksa Ammar, la ilaha illa Lata wa Uzza, sebutkan wahai Ammar, tiada Tuhan melainkan Lata dan Uzza. Uzza ni, Lata Uzza ni nama berhala. Ammar terpaksa untuk menyebutnya. Ayahnya mempertahankan kalimat tauhid, tetap menyebut kalimat la ilaha illallah. Ibunya pun sama. Tapi apabila sampai pada giliran Ammar, dia terpaksa untuk menyebut kalimat tersebut. Kalau tidak, dia pun akan mati. Akhir sekali dia dilepaskan, dan perkara itu sampai kepada pengetahuan Nabi. Jadi pada Ammar menyebut kalimat tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itma'innu Ammar bil Islam." Tenanglah Ammar dengan Islam, karena dia dalam keadaan terpaksa. Nabi sebut, "Rufi'a an ummati thalathatun." Diangkat ke atas umat aku ini 3 perkara: al-khata' wal nisyan wa mastukru alaih. Silap, lupa, paksa. 3 benda ini diangkat, tak dikira dan tak dihitung. Sama juga Ammar terpaksa, kalau tidak akan ada lain. Nah, itulah ulama yang bahas dalam maqasid syariat, dalam mau'iyat. Apabila berlaku pertemuan di antara hifdul din dengan hifdul din dengan hifdul nafs, sama ada nak jaga agama ataupun nak jaga nyawa, mana satu yang kena Allah, yang mana satu nak kena didahulukan. Ulama bahas tentang hal itu. Ammar begitu juga lah peristiwa ini, dia terpaksa. Itu cerita Ammar, cerita Khabbab, sahabat baginda Nabi, dipanggang kulitnya, dipanggang sehingga riwayat mengatakan bahawa lemak yang keluar daripada Sayyidina Khabbab, yang keluar lemak dia kan dipanggang bawah tu bara api, panggang dia macam salai dia, salai panggang dia kan. Tak, bawah tu bara api. Khabbab, Sayyidina Khabbab, lemak Khabbab yang keluar daripada tubuh badannya sehingga memadam api yang berada di bawah. Diseksa sebegitu rupa. Apabila Abu Jahal, Abu Lahab disebut dekat Khabbab, wahai Khabbab, kami boleh tak memseksa kamu, kami boleh untuk tak menyiksa kamu, tapi dengan cara kamu pergi rumah Muhammad, ambil Muhammad ganti tempat kamu. Apa kata Khabbab? Khabbab kata, sekalipun disuruh aku untuk ambil ibu aku adalah aku sanggup, lebih daripada aku gantikan, lebih daripada menggantikan tempat aku ini adalah Nabi. Khabbab kata, kalau kamu suruh ganti tempat aku ini ibu aku lebih sanggup gantikan tempat aku ini ibu aku daripada aku gantikan Nabi pada tempat aku. Maksudnya apa? Sayangnya, cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal ibn Rabah diseksa. Umayyah ibn Khalaf, tuan dia, pada tu dia jadi hamba kan. Tuan dia namanya Umayyah ibn Khalaf. Diseksanya Bilal. Macam mana dia seksa? Ayah tak. Diletak batu di atas perutnya, lalu ditekan, dibaring di tengah padang pasir. Lagi apa? Kaki, kedua belah tangan Bilal diikat pada seekor kuda. Kedua belah kaki Bilal diikat pada kuda yang lain.
Kemudian Umayyah ini dia suruh kuda itu berlari dalam bentuk silang. Bayangkan, perik dan perik. Tapi apa yang keluar di mulut Bilal yang masyhur, Ahad, 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 Ahad. Iman, iman para sahabat tadi. Dan layaknya mereka mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka cukup. Sayangnya mereka terhadap Nabi, sayangnya mereka terhadap agama. Nah, itulah yang penyesaan yang berlaku untuk jiwa muslim daripada umur kena bakar dan sebagainya. Sehinggalah Nabi tak sanggup lagi melihat peristiwa itu berlaku di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi sendiri memberi pandangan supaya sebilangan kecil umat Islam pada ketika itu pergi berhijrah, duduk di satu tempat, duduk di satu negeri namanya Habsyah ataupun Ethiopia sekarang. Pergi ke sana, dekat sana Nabi kata ada satu orang raja yang tak pernah zalim. Sebab itu kita kata dalam banyak-banyak negeri, kenapa Nabi pilih Habsyah? Kenapa Nabi tak pilih negara lain? Yaman ke, Mesir ke, Syam ke, tak, Malaysia ke? Kenapa Nabi tak pilih dekat danau ke? Tapi Nabi pilih Habsyah bukan kerana negara dia, tetapi kerana raja dia. Sebab Nabi pilih Habsyah kerana raja dia An-Najashi itu adalah raja yang terkenal dengan sifat keadilannya yang tidak pernah menzalimi mana-mana orang. Walaupun An-Najashi ketika itu beragama Kristian, dan Habsyah ketika itu memang agama resminya adalah Kristian, dan raja yang juga An-Najashi adalah agama Kristian. Walaupun dia beragama Kristian, tetapi dia tidak pernah menzalimi orang, dan dia adalah seorang raja yang adil. Lalu Nabi pilih negara ini untuk pergi di sana. Mereka dianjurkan tinggal di sana buat sementara sehingga Tuhan membuka jalan dan kelapangan di masa muda. Kaum muslimin pun menerima baik pandangan Rasulullah itu. Lalu mereka pun berhijrah beramai-ramai untuk melindungi diri di sana. Di antara mereka yang terkemuka, yang turut sama ialah Uthman bin Affan berserta dengan istrinya Ruqayyah putri Rasulullah, Abu Hudzaifah dan istrinya Zubair bin Awwam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf. Jumlah kesemuanya lebih kurang dalam 80 orang. Nah, jadi yang pergi berhijrah ke Habsyah bukanlah semua, hanya 80 orang sahaja yang pergi berhijrah ke sana, yang diketuai oleh Ja'far bin Abu Thalib. Siapa ni Ja'far? Ja'far ialah abang Sayyidina Ali, pupu Nabi. Dan dialah jadi ketua rombongan untuk pergi ke Habsyah. Bawa 80 orang orang Islam yang nama-nama yang disebut tadi itu antaranya yang terkemuka, sahabat yang terkenal, untuk turut bersama pergi berhijrah ke Habsyah. Bila puak Quraisy melihat kejadian ini, mereka terus mengirimkan perutusan ke hadapan Najashi, Maharaja Habsyah, yang terdiri daripada Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Auf. Ketika ini dia belum memeluk Islam. Quraisy dapat tahu bahawa 80 orang Islam ini, umat Islam ini, Muslim ini keluar daripada Mekah, duduk di Habsyah. Lalu musyrikin ini, Quraisy ini
mereka hantar panglima dia Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin As. Amr bin As ni kita tahu dia adalah sahabat Nabi. Tapi masa ni dia tak masuk Islam. Masa ni dia belum masuk Islam. Sama juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, juga sahabat Nabi akhirnya. Tetapi masa ini mereka belum lagi masuk Islam. Lalu mereka dihantar ke Habsyah untuk membawa balik semula 80 orang ni balik ke Mekah. Pergilah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin As ke Habsyah. Utusan ini membawa cenderamata yang banyak kepada Maharaja sendiri. Najasyi akan menghalau semua orang Islam dari Habsyah dan menyerah kembali kepada seluruh Islam, iaitu puak Quraisy. Nampak? Pandai mereka ni. Sedikit Mekah suruh Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan Amr bin As untuk pergi ke Habsyah. Pergi bukan pergi saja, mereka cakap dulu, wahai tuanku, kami nak bawa balik 80 orang Islam main kat sini. Pergi bukan pergi cakap saja, pergi bawa cenderamata, pergi bawa segala barangan seperti emas dan permata untuk dihadiahkan kepada An-Najasyi dan juga orang-orang kanannya, supaya An-Najasyi dapat melepaskan 80 orang itu balik semula ke Mekah. Tujuan mereka membawa hadiah dan ganjaran yang banyak itu ialah untuk menawan hati An-Najasyi, dan dengan itu beliau akan menyerah kepada mereka orang-orang Islam. Baik. Cerita dia setelah mana Nabi mengizinkan, Nabi bagi pandangan untuk keluar pergi ke Habsyah. Maka 80 orang ini pun keluar pada waktu malam. Keluar pada waktu malam. Ketika itu musyrikin Mekah tak tahu lagi. Pembesar Quraisy tak tahu lagi yang 80 orang ini keluar untuk pergi ke Habsyah. Sehinggalah sampai di persisiran laut. Apa laut? Saya tak ngerti laut Perak. Allah Alam, saya tak ngerti laut apa. Tapi sampai persisiran laut di Teluk Arab pun. Ketika itu 80 orang ini telah pun bergerak daripada persisiran laut itu untuk pergi ke Habsyah. Ketika itu yang mengejar mereka itu adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tak ada nak ambil mereka nanti layangkan. Akhir sekali sampai ke Quraisy hantar mereka ni untuk bawa balik. Bawalah permata, emas, berlian dan sebagainya, hadiah dekat An-Najasyi supaya An-Najasyi dilepaskan 80 orang ni balik semula. Tetapi An-Najasyi enggan menyerah sesiapa pun, melainkan sesudah bersoal jawab tentang agama baru yang mereka akui. Orang Islam pun masuk ke hadapan An-Najasyi, di mana dua orang utusan Quraisy berada di samping An-Najasyi Raja Habsyah. An-Najasyi pun meminta dari orang Islam supaya menerangkan tentang diri mereka dan agama baru mereka yang diakui. Baik. Bila mana mereka sampai di Habsyah, mereka terus bertemu dengan Najasyi untuk memohon perlindungan. Kemudian mereka duduk dalam istana, sehinggalah Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan Amr bin As sampai bawa segala permata tadi. Bila sampai, dia menyatakan tujuan. An-Najasyi tanya, wahai orang Mekah, apa tujuan kamu bawa barang tempat ke semua ni? Maka jawab salah seorang daripada dua orang itu, Abdullah dengan Amr bin As. Jawab mereka, kami nak bawa balik orang Islam ni balik ke Mekah.
An-Najasyi kata tak, tak boleh. Najasyi tak bagi. Tak. Sebab apa An-Najasyi tak bagi? Sebab An-Najasyi nak tahu tentang agama baru yang dianuti oleh 80 orang ni. Dia nak tahu sangat agama ni bawa pasal apa, cerita tentang apa, dia nak tahu. Tak. Sebab kita bertahu An-Najasyi dia Kristian, dan sudah tentulah dia mengetahui tentang Alkitab yang kita sebut. Alkitab ni yang kita sebutlah sebenarnya adalah kitab Injil. Segala isi kandungan yang ada dalam kitab Injil diketahui oleh An-Najasyi. Dan satu lagi, Nabi dah sebut dah tentang An-Najasyi ini, iaitu satu orang raja yang terkenal dengan keadilannya, yang tidak pernah melakukan kezaliman terhadap orang lain. Nabi dah sebut dah sebelum hijrah lagi. Dan ternyata bila mana Quraisy bawa permata semua tu, dia ingat boleh makan aku Najasyi ni. Boleh makan apa? Ujung raya boleh bawa. Tidak banyak nama. Najasyi bukan orang yang tak sedih, dia orang yang sedih. Dan lalu Najasyi kata, aku takkan serahkan. Aku nak dengar dulu agama baru yang mereka ni bawa, yang mereka ni anuti. Mari cerita Ustaz, agama apa ni laku mana? Masa dia laku lah, tak dekat masa saya ni. Nabi Muhammad itulah masa dia. Lalu Ja'far bin Abu Talib pun bangun dan berucap. Ketika mana disuruh seorang wakil untuk cerita tentang agama Islam kepada An-Najasyi, maka bangunlah Ja'far bin Abu Talib. Sebenarnya kami ini masa dahulu, yaitu zaman jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan kejahatan, berperang, berkelahi, kuat menganiaya yang lemah, sehingga Allah mengutuskan kepada kami seorang Rasul daripada kalangan kami. Beliau itu memang terkenal dengan kejujurannya, amanah, suci pekerti, dan utusan Allah itu menyeru kami supaya bercakap benar, bersifat dengan sifat yang terpuji, jujur, ikhlas, dan beramanah, menyeru kami menyembah Tuhan yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala, berbaik-baik dengan jiran tetangga, meninggalkan kejahatan dan peperangan yang berlarutan, serta segala sesuatu yang terkeji. Seruannya itu kami terima dengan baik. Segala yang dibawanya kami percaya sepenuhnya. Tetapi kaum kami termasuk 2 orang utusan ini menyiksa dan menekan kami supaya kami balik semula kepada agama yang lama, yaitu menyembah berhala. Setelah kami merasa sesak dan benar-benar di dalam penyiksaan yang tidak dapat kami menanggungnya, maka kami keluar dan ke negara tuanlah yang kami pilih. Semoga dapat kami berlindung di sini jauh dari penyiksaan dan kezaliman. Nampak? Bila mana Najasyi? Sebelum itu, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya hormati, kita tahu Najasyi akhir sekali dia masuk Islam. Ketika mana Nabi hantar surat kepada Najasyi, dan surat itu bin Rasulullah Muhammad bin Abdullah ila Malik al-Habsyah An-Najasyi. Surat daripada Nabi kepada An-Najasyi. Jadi pada surat itu mengandungi beberapa perkara yang berkaitan, antaranya menyeru supaya An-Najasyi terima Islam. Dalam banyak-banyak raja yang Nabi hantar surat untuk seru oleh kaum Islam, antara raja yang memilih untuk masuk Islam adalah An-Najasyi. Sebab itu An-Najasyi bila dia dapat surat, dia turun daripada singgah sananya. Singgah sana Najasyi ini tinggi sangat. Dalam riwayat menceritakan bahawa terlalu tinggi istananya, tak kalah
tinggi atau tak diceritakan, tapi tinggi. Dan dia dapat surat Nabi, dia turun daripada singgah sana, lalu dia meletakkan surat di mukanya dan dia mengucapkan 2 kalimah syahadat. Dan apabila An-Najasyi meninggal, berita itu diketahui oleh Nabi. Nabi dapat tahu An-Najasyi meninggal. Bila An-Najasyi meninggal, Nabi tahu, Nabi bangun. Nabi bangun, lalu Nabi bantah kepada para sahabat. Dan Nabi cerita, sahabat kami, saudara kami, An-Najasyi telah meninggal dunia. Nabi duduk di Madinah. Nabi duduk di Madinah. Bila Nabi beritahu dekat sahabat bahawa An-Najasyi meninggal, lalu Nabi suruh para sahabat menunaikan salat sunat jenazah ghaib. Itulah satu-satunya hadis dalam riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari yang menceritakan tentang pensyariatan solat jenazah ghaib. Solat jenazah ghaib itu, lama ni kita bertanya main mana solat jenazah ghaib ni. Solat jenazah ghaib ni, contoh kita duduk di cakap nada ni, sahabat kita yang memang terkenal di kampung ni duduk di Johor sana untuk meninggal. Kita tak pergi, mungkin ada tekanan payah kan, lalu tak buat lagu mana? Masjid dia buat solat jenazah ghaib. Macam baru-baru bukan bulan lama ketika mana mufti kita Seri Haji Hanusani Zakaria meninggal kan, habis masjid-masjid buat solat jenazah ghaib tu kan. Tak pergi pun pasal ada tekanan, jadi kita buat solat jenazah ghaib tu. Solat jenazah ghaib itu bersempena Nabi buat ketika mana Nabi mendengar khabar berita tentang kematian An-Najasyi. Jadi orang tanya, main mana solat jenazah ghaib ni? Kita tak jawab. Satunya hadis ada dalam Sahih Bukhari yang meriwayatkan tentang Nabi buat solat jenazah ghaib untuk An-Najasyi. Saya nak kongsi sikitlah tentang baik. Lalu Ja'far pun menerangkan agama yang mereka anti ini agama yang macam mana. Lalu kata Ja'far, dulu ni kami duduk zaman jahiliyah, masa perjalanan. Dulu ni kami duduk zaman jahiliyah, makan, dia lagi sembah berhala, rajin berperang, rajin bergaduh, berkelahi, kemudian menganiaya yang lemah Allah. Sehinggalah kata Ja'far, Allah putuskan kepada kami seorang Rasul yang membawa satu agama, yang di mana Rasul itu terkenal dengan kejujurannya, sikap terpujinya, luhur pekertinya, ikhlas dan amanah orangnya. Lalu Nabi ini membawa satu risalah kepada kami, yaitu risalah Islam, yang mana dalam Islam itu merangkumi perkara-perkara yang disebut oleh Nabi kami. Antaranya ialah menyeru kami supaya meninggalkan sembahan berhala dan sembah kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Menyuruh kami supaya kami mempunyai sifat terpuji, jujur, ikhlas, amanah, meninggalkan perkara-perkara yang tak baik, berbaik dengan jiran, meninggalkan kejahatan, jangan berperang. Itu antara yang disuruh oleh Nabi-Nabi, disuruh oleh Nabi kami. Dan kami percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi, melainkan 2 orang khususan ini. Siapa dia? Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan Abu bin Hafs. Yang mana melainkan mereka orang ini yang tak terima seruan yang dibawa oleh Nabi kan, yang dibawa oleh Rasul kan. Lalu apa yang mereka buat? Mereka tekan kami, mereka seksa kami, sehinggalah kami berhijrah
mai ke tempat Tuhan ni. Semoga kami dapat berlindung di negeri Tuhan. Tuhan tegakkan. Sekali lagi, An-Najasyi meminta supaya mereka bentangkan apa yang dibawa oleh utusan Allah Nabi Muhammad tadi dengan Tuhan, daripada Tuhan. Ja'far sekali lagi bangun dan membaca ayat-ayat pertama daripada surah Maryam. An-Najasyi ini, bila dia dengar Ja'far dia cerita tentang agama Islam kepada Najasyi, dia mula tertarik dengan apa yang diceritakan oleh Ja'far. Lalu An-Najasyi kata, aku tak tahu lagi agama kamu ni, apa yang dibawa oleh Nabi kamu, yang disampaikan oleh Tuhan kamu kepada kamu, kepada Nabi kamu dan kepada kamu semua. Lalu Ja'far dia bangun dan dia membaca surah Maryam ayat yang pertama. Kalau kita tengok ayat pertama tu Ustaz, tak ada masuk. Pada ayat pertama dalam surah Maryam, Kafha ya Ain Sa'ud, ayat yang kedua. Nah, dibaca surah Maryam ayat 1 sehingga ayat 10 kepada An-Najasyi. An-Najasyi bila dia mendengar ayat yang dibaca oleh Ja'far, dia menunjukkan satu reaksi kepada orang Islam dan juga kepada dua orang ni, iaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin As. Dia menunjukkan satu reaksi yang menyebabkan dua orang ini tergamam dan tidak berkata apa-apa. Apakah reaksi yang ditunjukkan oleh An-Najasyi kepada orang Islam dan juga kepada dua orang utusan Quraisy ini? Kita akan sambung kisah ini pada kuliah kita yang akan datang. Jadi kita berhenti kami hari ini 8 Maret 123. InsyaAllah kita akan sambung kisah hijrah yang pertama ini pada kuliah kita pada akan datang, insyaAllah. Terima kasih kepada ibu dan ayah saya yang sudi hadir dalam. Terima kasih banyak-banyak. Allah Ta'ala sajalah yang membalas dia amal kebaikan yang dilakukan oleh ibu dan ayah saya. Saya mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa dan berkata maaf banyak-banyak. Selalu berdoa kepada Allah semoga jemaah yang selalu main masjid, yang selalu main solat berjemaah, selalu main kaji bersutin, semoga Allah mempunyai kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, serta diberi pemahaman yang baik dalam memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan saya mudah-mudahan Allah memudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. Bersempena dengan tahun baru ini, sama-samalah kita berazam untuk menjadi diri kita yang lebih baik daripada tahun sebelum ini. Tingkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita pada tahun-tahun yang sudah. Mudah-mudahan insyaAllah. Sekian, itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk majlis dengan baca kafarat majlis dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi